Start. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Syahnis binti Azela, akan membentangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia bersama dengan Nuzulia Syamimi, Muhammad Ilham Ashraf dan Muhammad Afrizudin dan Fu Yu Hong. So yang ada dalam slide ini, pengenalan adat resam di Malaysia, keunikan adat resam, adat-adat kaum Melayu, Cina dan India dan cara langkah untuk mengekalkan adat resam. Okey, apa itu adat resam? Adat resam adalah hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Asal-usul adat resam ni biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama juga. Kegunaan dia adalah ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh kaum di Malaysia. Seterusnya saya pas dekat Hafiz. Okey, terima kasih Azrin. Okay, saya akan meneruskan pembentangan untuk seterusnya dan pembentangan saya adalah saya akan menerangkan tentang adat resam di Malaysia. Okey. Saya akan terangkan tentang 3 ciri adat resam di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. 3 majoriti kaum dekat Malaysia sekarang. Okay, first saya akan terangkan tentang adat resam Melayu. So saya pilih adat melawat dan berkunjung sebab adat melawat dan berkunjung untuk orang Melayu banyak dan senang untuk faham. So ada beberapa poin untuk adat-adat melawat dan berkunjung untuk orang Melayu. Yang pertama, bila tiba di sesuatu rumah atau berkunjung ke rumah jiran ataupun sahabat anda dan lain-lain lagi untuk beragama Islam, perlulah memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Dan sebelum masuk ke rumah, orang Melayu hendaklah menanggalkan kasut. Okey, lagi adat dia lagi perlu berjabat tangan dan menundukkan kepada tanda hormat terhadap tuan rumah. Seterusnya cara duduk orang Melayu adalah dalam keadaan bersila ataupun mensilangkan kaki. Dan yang seterusnya apabila tuan rumah menghidangkan sesuatu makanan terhadap kita sebagai tetamu, tetamu tersebut hendaklah tidak menolak hidangan yang telah diberikan oleh tuan rumah meskipun kita sudah kenyang. Kita hendaklah merasa sedikit hidangan yang disajikan itu. Okay. Itu adalah antara beberapa adat-adat melawat dan berkunjung untuk orang Melayu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang adat resam bagi kaum India, iaitu kematian. Adat kematian. Okay. So seperti yang anda tahu, masyarakat India untuk kematian mereka mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India juga menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad, di mana jasad akan hancur tetapi kembali ke alam barzakh. Dalam masyarakat India, mayat akan dibakar atau dikebumikan. Untuk melaksanakan perkara ini,
pelbagai adat ditentukan. So dia ada 3 upacara dia. Yang pertama, upacara menanggalkan tali. Tali Ba'ang Gutal merupakan upacara menanggalkan tali semasa berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Tali iaitu rantai suci kahwinan hanya boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Upacara yang kedua ialah upacara Vaikarasi. Setelah dimandi dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda. Pada masa yang sama, lagu-lagu suci dimainkan. Saudara mara akan memberi penghormatan yang terakhir kepada si mati dan mendoakan agar roh si mati akan tenang. Pada masa yang sama, ucapan Tena Adu Daya Cinane Putri disebutkan beberapa kali sebagai menandakan upacara tersebut telah direstui oleh Tuhan. Ahli-ahli keluarga akan mengelilingi mayat mengikut lawan jam sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Dan upacara yang terakhir adalah Kolicati. Kolicati bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Periuk tersebut diangkat dengan menggunakan pelepah kelapa yang dibelah 3 dan di bahagian hujung dan diikat pada si mati dan dibawa oleh ahli keluarga si mati, sama ada anak ataupun bapa. So itu adalah upacara-upacara kematian untuk kaum India. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang kaum Cina. So di sini kaum Cina saya akan terangkan tentang adat kelahiran bagi kaum Cina. So jadi keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung. Misalnya di dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah, terutamanya katil. Memaku dinding rumah tidak dibenarkan sama sekali. Ibu yang mengandung mesti berjaga-jaga supaya tidak terperanjat dengan benda-benda yang tidak baik. Pantang larang itu diamalkan selama kira-kira sebulan selepas bersalin. Untuk pengetahuan semua, orang Cina tidak suka bayi mereka itu dipuji berat badannya. Sebaliknya kata pujian seperti gemuk ataupun gemuk macam khinzir dapat diterima. Kelahiran seorang anak biasanya diraikan apabila ia berumur sebulan. Saudara mara dan sahabat andai memberi hadiah yang boleh digunakan bayi. Hadiah-hadiah itu dibungkus dengan kertas merah. Sesetengah keluarga meraihkan bagi keduanya apabila anak itu berumur 1 tahun. Okey, di situ sahaja saya punya pembentangan untuk 3 ciri adat resam di Malaysia. Sebenarnya saya akan menyerahkan kepada saudari Mimi untuk meneruskan pembentangan ini. Okay, saya akan menerangkan tentang 3 keunikan adat resam di Malaysia. Okay, yang pertama ialah perayaan. Setiap perayaan di Malaysia mempunyai keunikan tersendiri kerana terdapat adat resam dan kepercayaan dalam sesebuah perayaan. Yang pertama ialah masyarakat Cina. Masyarakat Cina merayakan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Antara adat masyarakat Cina semasa hari perayaan Tahun Baru Cina adalah memberi ampau dalam jumlah genap. Tema Tahun Baru Cina semestinya warna merah. Kerana dipercayai warna merah adalah warna yang membawa tuah, malah kediaman mereka juga akan dihiasi dengan warna merah. Memberi limau dan seterusnya memberi limau mandarin kepada tetamu. Buah limau mandarin yang juga dipanggil kam dalam bahasa Cantonese bermaksud emas. Buah limau ialah kewajipan setiap Tahun Baru Cina kerana ia melambangkan limpahan kekayaan kepada masyarakat Tionghoa.
Dan mereka juga terkenal dengan tarian naga. Seterusnya ialah masyarakat India. Masyarakat India merayakan Deepavali. Deepavali adalah salah sebuah perayaan yang mengikat adat resam dan kepercayaan masyarakat India yang beragama Hindu. Mengikut kepercayaan Hindu, Deepavali dirayakan tanda kemenangan kaum tersebut atas kematian seseorang raja yang disifatkan seseorang yang jahat dan sering menindas rakyat pada suatu masa dahulu. Deepavali juga dikenali sebagai pesta cahaya. Kerana mereka menggunakan cahaya sebagai makna simbolik untuk menyatakan kebaikan dan mengatasi kejahatan. Mereka juga sebelum Hari Raya Deepavali, sehari sebelum, mereka akan melukis rongoli kolam yang mereka melukis di atas lantai yang diperbuat daripada beras berwarna-warni. Pada pagi Deepavali pula, upacara mandi minyak bijan turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Upacara mandi minyak bijan ini bertujuan untuk penyucian badan dan semangat. Minyak bijan ini akan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka yang lebih tua seperti ibu atau nenek. Seterusnya ialah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu merayakan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri ini akan ditentukan harinya apabila anak bulan Syawal dapat dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Ini mengikut hisab berdasarkan takwim tahun Islam. Umat Islam akan beramai-ramai bertakbir hari raya di masjid ataupun surau pada malam raya. Merupakan perayaan masyarakat Melayu dan mereka yang beragama Islam. Sambutan ini dilakukan setelah umat Islam menunaikan kewajipan rukun Islam yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan. Seterusnya poin yang seterusnya ialah pakaian. Pakaian adalah salah satu yang menunjukkan ciri-ciri kebudayaan sesebuah bangsa. Setiap bangsa atau kaum mempunyai pakaian tradisional mereka yang tersendiri. Untuk masyarakat Cina, pakaian lelaki adalah samfu yang membawa maksud baju dan seluar dalam bahasa dialek Cantonese. Ia diperkenalkan sewaktu dinasti Qing. Manakala hanfu pula pakaian tradisional sebenar kaum Cina. Untuk pakaian wanita pula ialah chongsam. Mereka akan memakai pada hari perayaan. Busana klasik Cina yang asalnya berlapis-lapis, syarat dengan selaman benang emas dan sutera. Dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Seterusnya ialah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu untuk pakaian lelaki ialah baju Melayu. Baju Melayu mempunyai beberapa jenis. Contohnya baju Melayu cekak musang, iaitu istilah ini berhubung langsung dengan pola lingkaran leher baju, tengkuk cekak tinggi atau leher tegak empang leher. Baju ini mula dipakai di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Manakala baju Melayu Teluk Belanga diperkenalkan di Teluk Belanga, iaitu Singapura. Direka oleh Sultan Abu Bakar sendiri pada tahun 1866.
Manakala untuk pakaian wanita pula ialah baju kurung dan baju kebaya. Baju kurung ini sebenarnya berasal dari negeri Johor. Pakaian tradisional kaum wanita dijadikan sebagai pakaian kebangsaan di Malaysia. Sebenarnya baju kurung ini bukan hanya kaum Melayu saja yang pakai, tetapi disebabkan baju kurung adalah pakaian kebangsaan, baju ini dipakai oleh semua kaum. Kebaya pula biasanya dipakai oleh wanita Melayu dan Indonesia. Dijadikan pakaian rasmi pada zaman penjajahan Belanda. Di Pulau Jawa, baju kebaya adalah dipakai hanya untuk golongan-golongan bangsawan dan kerabat-kerabat pemerintahan. Untuk masyarakat India pula, pakaian lelaki adalah kurta ataupun dhoti. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis rasmi merupakan kemeja panjang yang labuhnya sampai ke paras lutut, diperbuat daripada kain kapas atau linen. Untuk wanita pula adalah sari. Sebenarnya sari ni terkenal bukan saja untuk kaum India tapi semua jenis kaum, diperbuat daripada pelbagai jenis corak dan warna kain. Untuk seterusnya, ni adalah contoh-contoh untuk pakaian semua kaum. Poin seterusnya ialah makanan. Selain daripada perayaan, pakaian, makanan juga adalah salah satu keunikan adat resam untuk kaum di Malaysia. Untuk masyarakat Cina, mereka terkenal dengan bak kut teh yang bermaksud daging bonteh. Masakan ini dibuat daripada masakan ini adalah sup herba Cina yang direbus dengan rusuk cadang dan bahan tambahan lain. Seterusnya ialah jiaozi ataupun dumpling. Dumpling adalah makanan tradisional masyarakat Cina. Pada pandangan masyarakat Cina, masakan ini mempunyai kaitan yang erat dengan perkumpulan. Maksudnya kalau mereka berkumpul ahli keluarga atau kawan-kawan, dumpling ini merupakan salah satu makanan utama. Makan ini boleh dikukus atau digoreng, manakala direbus merupakan cara yang paling popular menjadi sebahagian yang penting dalam budaya makanan kaum Cina. Seterusnya ialah kuih bulan. Kuih bulan ialah sejenis kuih Cina yang sering dimakan sewaktu perayaan. Dibuat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahnya. Seterusnya ialah masyarakat India. Masyarakat India terkenal dengan muruku. Juga dikenali sebagai cakli dan cakri. Muruku ini juga digemari oleh pelbagai jenis kaum. Bahan utama muruku ialah urat dan tepung beras. Seterusnya ialah putu mayam. Putu mayam adalah sejenis kuih yang dihidangkan bersama kelapa parut dan gula Melaka. Hidangan ini
dimakan sebagai makan pagi bersama dengan sayuran berkuah atau kari ikan. Nasi biryani pula dimasak bersama dengan lauknya, ayam dan daging, dan dough tepung gandum menjadi bahan penampak atau pelekat. Dough ini akan ditampal di sekeliling tutup periuk untuk mengekalkan wap dan haba, dan seterusnya mengekalkan aroma dan tekstur nasi. Nasi biryani sekarang bukan hanya didapati kaum India, tapi juga kaum Melayu banyak menjadikan sebagai makanan pada hari perayaan kaum Melayu. Seterusnya ialah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu kalau untuk makanan sarapan pagi terkenal dengan nasi lemak. Hidangan yang dijual di Malaysia, bukan sahaja di Malaysia tapi di Brunei, Singapura dan selatan Thailand. Secara tradisional, ini datang sebagai sepiring makanan yang dibungkus daun pisang. Tapi disebabkan kita dia merupakan sambal ikan bilis, tapi disebabkan peredaran zaman, nasi lemak juga boleh didapati dalam pelbagai jenis sambal, iaitu sambal sotong ataupun sambal ayam dan macam-macam jenis sambal. Merupakan hidangan untuk sarapan pagi. Tapi sekarang kita bukan hanya dapat untuk sarapan pagi, tapi juga untuk makan tengah hari ataupun makan malam. Ketupat banyak didapati sewaktu hari raya Aidilfitri. Sejenis hidangan daripada nasi atau pulut yang dibungkus dengan daun kelapa dan direbus dalam periuk yang terkenal di Malal, India. Ketupat pulut ialah dia mempunyai dua jenis ketupat, iaitu ketupat pulut dan ketupat nasi. Ketupat pulut ni dia diperbuat daripada beras pulut dan ketupat nasi diperbuat daripada beras biasa. Seterusnya ialah rendang. Rendang ini berasal dalam kalangan suku Minangkabau yang menduduki kawasan Sumatera Barat di Sumatera. Rendang ini mempunyai banyak jenis rendang dan di antara makanan yang terkenal sewaktu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Itu saja daripada saya. Saya akan pas kepada Fuyuk Hong. Okey, terima kasih kepada Mimi. Saya akan teruskan tentang adat kelahiran, perkahwinan dan kematian bagi kaum Melayu, Cina dan India. Yang first adalah kaum Melayu. Bagi masyarakat Melayu yang rata-rata setiap anak yang dilahirkan mempunyai rezekinya masing-masing. Justru itu, setiap kelahiran itu perlu disyukuri. Dalam aspek kelahiran ini, masyarakat Melayu banyak mengamalkan adat-adat tertentu yang diwarisi sejak turun-temurun. Ia merangkumi peringkat sewaktu mengantung, bersalin dan selepas lahir. Potong tali pusat. Sejurus selepas bayi lahir, bidan akan menyambutnya dengan jampi dan serapa lalu disembuhkan dengan daun sirih. Selepas bayi dibersihkan, tali pusatnya akan dipotong dengan menggunakan sempilu puluh dan dialas di atas sekeping wang perak RM1. Yang kedua, azan dan qamat. Kelazimannya, bayi lelaki akan diazankan di kedua-kedua belah telinganya, manakala bayi perempuan akan dikamatkan.
Biasanya bapa atau datuk bayi tersebut akan melakukan upacara ini. Ia bukanlah satu adat. Sebaliknya lebih merupakan amalan berunsur keagamaan. Yang ketiga, memberi nama. Mengikut ajaran Islam adalah sunat memberi nama yang mempunyai maksud yang baik kepada bayi. Kebiasaannya, jika bayi itu lelaki, nama akan diberi mengikut nama para Nabi, manakala untuk bayi perempuan, nama isteri-isteri atau anak-anak Nabi akan diberi. Tempoh berpandang. Dalam tempoh ini, wanita tersebut dilarang dari makan sebarang makanan mengikut kehendaknya atau berbuat apa-apa kerja yang memerlukan banyak pergerakan. Antara makanan yang dilarang keras ialah yang boleh mengakibatkan kekataran di seluruh anggota badan seperti udang, kerang, ketam. Sebaliknya, mereka digalakkan memakan nasi dengan ikan haran yang dibakar, direbus dan dibenarkan minum air suam atau susu. Majlis cukur jambu. Ini tak ada. Tak apa. Yang kedua, masyarakat Cina. Masyarakat Cina. Kelahiran. Sebelum kelahiran, yang pertama dilarang memaku. Wanita Cina yang mengandung dilarang daripada melakukan kerja-kerja yang berat seperti memaku kerana pimpang anak yang dikandung akan menjadi cacat kerana terkejut. Yang kedua, menjaga tingkah laku. Menjaga tingkah laku. Wanita yang mengandung hendaklah menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan dilarang sama sekali memukul binatang kerana risau anaknya dikandung akan terkena badi. Yang ketiga, hindari masalah. Wanita yang mengandung dielakkan daripada memikirkan masalah yang berlaku, tidak kira masalah keluarga atau suami, kerana risau anak yang dikandung akan terganggu dengan permasalahan tersebut. Yang keempat, pemakanan. Wanita yang sedang mengandung dilarang daripada makan makanan yang tajam dengan kerap seperti nanas dan mangga kerana akan menyebabkan anak yang dikandung menjadi besar dan menyukarkan proses kelahiran nanti. Yang kelima, dilarang menggosok mulut. Wanita yang mengandung dielakkan daripada menggosok mulut terlalu kerapa kerana pimpang anak akan menjadi manja. Selepas kelahiran, wanita yang telah bersalin hendaklah berpandang selama 40 hari. Selain itu, mereka hendaklah memakai pakaian dan stokin yang tebal kerana pimpang akan masuk angin. Di samping itu, mereka juga dielakkan daripada mandi dan membasuh rambut dengan menggunakan air sejuk kerana risau akan masuk angin. Seterusnya ialah mereka juga dilarang daripada melakukan kerja-kerja yang berat kerana takut rahim akan menjadi kenduri. Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga turut mengajarkan kenduri iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan, kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tausu serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara mara yang terdekat. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan patik ayam untuk ibu-ibu.
Memberi nama. Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik-beradik dan sanak saudara. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna unsur yin dan yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Terdapat 5 aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekayaan, kemewahan dan kesejahteraan. Bunyi nama mestilah sedap didengar. Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka dan terasa tidak bertentangan dan seelok-eloknya sebadan. Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur yin dan yang sama berat. Nama mestilah mempunyai 5 unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayu serta saling melengkapi. Masyarakat India. Membawa bayi. Bayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga, kelima, ketujuh dan sebagainya iaitu pada bilangan hari ganjil. Mati selepas bersalin. Apabila bayi dan ibu kembali ke rumah, mereka diasingkan dari ahli keluarga yang lain di sebuah bilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya. Mendodoi bayi. Amalan mendodoi bayi merupakan upacara yang paling penting dalam masyarakat India. Upacara mendodoi ini juga dikenali sebagai ta'ala'atu, bermaksud penggoyangan litar. Memberi nama. Sebaik sahaja bayi berusia 16 hari, upacara pemberian nama dilakukan. Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam wayan dan dikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua dan arif tentang agama dan perkara yang berkaitan dengan dewa-dewa. Yang kedua, perkahwinan. Masyarakat Cina merisik. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kekenaan dan rakan taulan yang kena dengan keluarga si gadis. Meminang. Setelah kedua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, akad meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan mara. Bertunang. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Hikmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Pada masa inilah bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Cincin disarung di jari manis kiri oleh kedua-dua pakar pengantin sehingga hari perkahwinan.
Majlis perkahwinan. Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak sebelum tiba hari perkahwinan sekiranya terdapat kematian di kalangan ahli keluarga bakal bergantin. Perkahwinan itu mesti dikangguhkan pada tahun hadapan ataupun selama 100 hari. Adalah tidak manis mengadakan perkahwinan sewaktu orang lain sedang berkabung kesedihan. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Yang kedua, masyarakat India. Merisik. Beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek-aspek umum. Tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Kunjungan ke rumah pengantin. Adat ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat ini dikenali sebagai pembaata atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai melihat bakal isteri. Ketiga itu, wakil pihak lelaki perlu datang dalam jumlah ganjil walaupun bilangan tersebut ramai. Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidang air minuman. Pada masa itu, bakal pengantin lelaki berpeluang melihat pengantin perempuan dengan lebih dekat lagi. Ikat janji atau dicayam dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kukum untuk diberikan kepada wakil perempuan. Parisam. Adat parisam terbahagi kepada dua iaitu parisam biasa atau udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parisam umpama sebuah majlis pertunangan atau pemberian parisam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil cuma gali. Kuota KA dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat mukuata KA ini diadakan pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang masih muda dan lulus akan ditebang untuk dijadikan mukuata KA. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai lilitan batang antara 20 hingga 30 cm. Upacara kanggenam dan perkahwinan. Menanam sebatang pokok yang lulus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pentanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Selepas majlis perkahwinan, terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan.
antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Pada masa itu, ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Masyarakat Melayu. Melisik. Adat melisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dengan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain dari adat ini, bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Meminang. Wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki untuk mewakili mereka meminang anak gadis yang telah dipilih. Biasanya ibu bapa kepada anak. Gadis tersebut tidak akan memberi jawapan yang utama kepada pihak yang datang meminang kerana mengikut adat mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan. Bertunang. Sebaik saja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara terdekat. Sebelum majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Hadiran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama, berupa sepentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang diubah cantik untuk diberikan kepada pihak perempuan. Akad nikah. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan suatu adat tetapi lebih kepada tuntutan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Tolong sekejap slide tu. Kematian masyarakat India. Semasa kematian, sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia, mayat akan diletakkan di ruang tamu. Kepala mayat dihadapkan ke arah selatan dan sebuah lampu minyak atau keamat aci aman bilaku dipasang dinyalakan. Kemudian sebiji kelapa terbelah dua dan sirih pinang diletakkan berhampiran si mati. Sepuk suci atau tirunjiru disabu pada tahi si mati sebelum disembayang. Setelah itu barulah si mati dibalut dengan menggunakan kain kuning disapu pada mata untuk membunuh kuman. Dan seterusnya, duit shilling diletakkan di atas dahi. Sirih pinang ditumpuk dan dimasukkan ke dalam mulut dan lubang hidung akan disumbatkan dengan kapas. Mayat akan dimandikan terlebih dahulu dan dibaringkan di atas katil di ruang tamu atau halaman rumah. Selepas dimandikan, si mati akan dipakaikan dengan pakaian baru iaitu sari
bagi mayat perempuan dan toti bagi mayat lelaki. Upacara menanggalkan ta'ali. Ta'ali wa'an guta merupakan upacara menanggalkan ta'ali semasa berlakunya sebuah kematian dalam sesebuah negara. Ta'ali iaitu rantai suci perkahwinan hanya boleh ditanggal oleh seorang isteri setelah suaminya meninggal dunia. Upacara wa'aikarisi. Setelah dimandi dan dihias dengan cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda. Kapur baru dimasukkan bersama supaya mayat tidak berbau. Kemudian ke dalam mulut mayat akan dimasukkan sedikit makanan sebagai menandakan pemberian terakhir, dan inilah yang dinamakan wa'aikarisi. Korek cati. Korek cati bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Periuk tersebut diangkat dengan menggunakan pebelah kelapa yang dibelah 3 di bahagian hujung dan diikat pada periuk. Korek cati dibawa oleh ahli keluarga si mati sama ada anak ataupun bapa. Anak sulung melakukan untuk bapa yang telah meninggal dunia dan anak bongsu untuk ibu. Selepas kematian, selepas selesai upacara pengebumian, beberapa atas seperti berikut akan dilakukan seperti membersihkan rumah, mengumpul abu mayat dan bergabung. Masyarakat Cina. Semasa kematian, masyarakat Cina begitu berpegang teguh kepada adat rasam yang berkaitan dengan kematian yang setiap adat itu mempunyai maksud tersendiri. Apabila berlaku kematian, mayat dibersihkan dan dimandikan sebagai memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Mayat disapu dengan minyak wangi dan disolek bertujuan untuk mengharumkan si mati, terutama apabila berada di alam akhirat. Mayat dimasukkan ke dalam keranda yang dibuat daripada kayu dengan ukiran menarik. Tangkisan ini perlu dilakukan dengan kuat apabila si mati diletakkan di ruang tamu sehinggalah diusung ke kawasan perkuburan untuk ditanam. Lazimnya tangkisan perlu diselitkan dengan kata-kata yang menunjukkan si mati telah membuat jasa. Kata-kata yang mengungkit keburukan si mati dilarang sama sekali, kerana jika ini berlaku, roh si mati tidak akan tenteram dan si mati akan tersiksa. Pakaian ahli keluarga si mati adalah seperti berwarna hitam atau putih. Masyarakat Melayu. Semasa pengebumian. Selepas itu, jenazah akan dimasukkan ke dalam keranda dan diusung ke dalam perkuburan. Kaum lelaki digalakkan menghantar jenazah hingga ke kubur. Sebaliknya, kaum wanita kurang digalakkan kerana dikhuatiri akan meratapi kematian tersebut. Takisan dan ratapan yang berlebihan, terutamanya di tanah perkuburan, tidak digalakkan dalam Islam. Sebelum ditimpus, syak atau sesiapa yang hadir akan turun ke dalam kubur dan membuka papan tutup keranda itu dan mengeringkan mayat serta membukakan ikatan di kepala. Kepala mayat akan disenda dengan tanah yang telah dikepal-kepal dan selepas diazankan di telinganya, barulah keranda ditutup dan tanah ditimpus. Selepas kematian, kenduri awal dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ia diadakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-44 atau ke-100 hari. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesejahteraan si mati yang berada di alam barzakh. Okey, itu saja. Saya serahkan kepada Ilham. Mengekalkan adat resam. Kenapa tak nak slide ni?
langkah-langkah untuk mengekalkan adat resam ni perlu diadakan sebab supaya tidak ketinggalan di arus zaman pemodenan. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Budaya yang diamalkan dan diwariskan oleh setiap kaum sama ada dari aspek kesenian, bahasa, adat, resam, muzik, agama, kepercayaan maupun undang-undang yang mempunyai keunikan yang tersendiri bagi setiap kaum. Okey, langkah yang pertama adalah pesta kebudayaan dan kesenian boleh diadakan di peringkat negeri. Ini bagi membuka peluang kepada orang untuk melihat kebudayaan masing-masing seperti Melayu, seperti adat resam orang Melayu ialah tarian zapin. Untuk Cina pula tarian singa. Lepas tu pesta kebudayaan dan kesenian ni dia boleh membuka mata lah kepada masyarakat yang tak tahu apa-apa tentang budaya mereka masing-masing. Okey, seterusnya adalah peranan dari pihak sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan besar sebab ianya merupakan rumah kedua kepada kanak-kanak dan remaja selepas daripada rumah mereka. Di sekolah, mereka akan mengenali macam-macam. Okey, pihak sekolah perlu memainkan peranan seperti menyambut perayaan mengikut kaum itu. Contohnya seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Dan semasa hari kemerdekaan juga pihak sekolah perlu memainkan peranan seperti memberikan ruang kepada pelajar-pelajar untuk memakai baju kebangsaan masing-masing. Okey, seperti Cheongsam, sari, baju Melayu, baju kurung. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memainkan peranan seperti mendidik mereka dengan memberikan kerjasama antara kaum seperti semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, membawa makanan yang selalu disambut oleh orang-orang Islam ataupun Melayu. Dan semasa Tahun Baru Cina, memberikan ruang kepada kaum-kaum Cina untuk membawa makanan. Dan apabila di Deepavali, mereka juga perlu memberikan ruang kepada kaum-kaum India untuk membawa makanan. Tapi untuk membawa makanan ni, kita haruslah menghormati kaum-kaum lain ataupun kepercayaan dan agama sesebuah agama tersebut. Jadi kita tidak boleh membawa makanan yang sembarangan. Okay, seterusnya, mewujudkan ataupun perbanyakkan lagi kelab kebudayaan. Ini sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan sebab mewujudkan dan perbanyakkan lagi kelab kebudayaan akan dapat menarik minat masyarakat Malaysia untuk mengikut kelab kebudayaan masing-masing seperti kelab kebudayaan Melayu. Mereka akan mengajar tradisi dan adat resam orang Melayu. Contohnya tarian zapin, kuda kepang dan sebagainya. Okey, untuk yang kebudayaan Cina, mereka juga akan ajarkan cara-cara sambutan Tahun Baru Cina ataupun mengekalkan adat-adat yang telah lama ditinggalkan supaya dapat diteruskan lagi. Okey, untuk yang India pula mereka akan ajar macam-macam lagi seperti apa yang perlu dilakukan untuk Deepavali dan sebagainya. Sebentar ya. Mewujudkan dan perbanyakkan kelab ni akan dapat menarik minat orang muda sebab dalam sebuah kaum tu pastinya akan ada walaupun seorang orang yang akan minat tentang adat tentang kebudayaan dan adat resam. Seperti yang saya dapat lihat dahulu di masa saya ditinggal Negeri Sembilan, saya melihat ada kelab kebudayaan untuk setiap kaum dan mereka juga adakan pertandingan seperti tarian dan sebagainya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Dia dah stop record ke? Saya nak stop